Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu dalam siri perkongsian mengenai tajuk Ethnosign Perubatan Alam Melayu. Izinkan saya untuk berkongsi slide ini dan kita melihat tajuk pada hari ini ialah mengenai pengubatan dan perubatan. Ya. Jadi dua tajuk ini mungkin, dua perkara ini mungkin satu perkara yang baru bagi setengah orang. Mungkin juga ia bukan satu perkara baru kerana ada permasalahan dalam memahami atau menggunakan perkataan-perkataan ini. Jadi kita mulakan dengan slide yang pertama, iaitulah mengenai disiplin ilmu itu sendiri, iaitu disiplin ilmu mengenai ethnosign. Sebenarnya ethnosign ini adalah satu bidang subdisiplin ya daripada antropologi. Apa makna antropologi? Antropologi ialah satu kajian mengenai manusia dan juga budaya di dalam rumpun sains sosial dan kemanusiaan. Jadi antara subdisiplin antropologi ialah etnografi tinggi. Jadi kalau mereka yang terlibat dalam penyidikan, mereka tahu apa makna etnografi. Konsepnya di mana para penyidik akan hidup bersama dengan komuniti, mengambil bahagian untuk bersama dalam semua aktiviti komuniti untuk tempoh yang panjang, ya, bukan sehari dua, tetapi mungkin makan masa berbulan-bulan dan mereka akan menghayati kehidupan masyarakat-masyarakat tertentu bagi mereka memahami apakah rasional-rasional di sebalik setiap aktiviti dan juga tindakan mereka di dalam komuniti yang mereka sedang kaji. Dan salah satu lagi daripada subdisiplin ini ialah etnologi sains ataupun ethnosign, iaitu kajian mengenai ilmu kearifan orang-orang tempatan di dalam sesuatu etnik, ya, dalam ataupun satu etnik dalam komuniti. Baik, jadi kita telah pun diberitahu sebelum ini, iaitulah ethnosign ialah dua perkataan yang daripada perkataan ethno, ya, iaitulah perkataan daripada Greek yang bermaksud kelompok manusia dan juga budaya, manakala sains ialah daripada Latin yang bermaksud ilmu. Jadi bila sebut ethnosign bermakna ilmu tentang kelompok manusia ataupun budaya kelompok sesuatu masyarakat, ya. Baik, jadi kalau kita sebut ethnosign, ia merupakan korpus, satu bentuk, satu kelompok ilmu yang disebut sebagai ilmu kearifan tempatan. Iaitulah local knowledge ataupun local wisdom, dan juga ada perkataan yang digunakan sebagai indigenous knowledge. Ya. Baik, jadi kita bolehlah berikan maksud ethnosign seperti mana yang telah pun kita bincangkan dalam siri yang lepas, iaitu ethnosign ialah khazanah ilmu ataupun korpus ilmu warisan yang diamalkan oleh nenek moyang orang tempatan. Jadi kalau orang tempatan ini maksudnya kalau negara kita lah, ya, kalau Nusantara maknanya seluruh Nusantara, dan diturunkan serta diwarisi dari zaman ke zaman, dan ilmu ini mempunyai asasnya yang tersendiri. Ya, bersandarkan kearifan tempatan ataupun kebijaksanaan orang-orang tempatan dalam kelompok etnik satu komuniti. Jadi kalau kata etnik ni banyak, ya, mesti kita lihat bahawa etnik ni kita ada etnik yang besar lah. Misalnya di negara kita Melayu, etnik Cina dan juga etnik India, tetapi ada juga etnik pribumi. Daripada etnik pribumi itu ada sub etnik pula, ya, yang banyak berkumpul, dan kalau kita ambil Nusantara, kita akan dapati bahawa banyaknya etnik tetapi semuanya berhimpun di bawah satu rumpun atau satu payung yang besar. Itulah rumpun Melayu, ya, rumpun Melayu sebagai satu payung yang besar di Nusantara ini. Baik, kita pergi beralih kepada persoalan tentang perubatan dan pengubatan. Untuk memahami ini, kita perlu melihat aspek epistemologinya. Ya, kerana inilah satu aspek yang jarang diberi perhatian oleh kebanyakan perawat maupun pengamal kesihatan atau doktor kesihatan, kerana ini menjadi faksi, ya, kepada atau fundamental, ya, kepada perubatan dan juga pengubatan. Jadi kalau kita sebut epistemologi, maknanya asal usul ilmu itu sendiri. Jadi kita melihat dari sudut falsafah, dari sudut linguistik dan juga dari sudut sejarah. Perkara kedua yang perlu kita lihat dalam memahami pengubatan dan perubatan ialah ontologi. Ontologi maknanya keberadaannya. Jadi dalam membincangkan ontologi ini, kita
sudah pun mendengar ada perubatan itu dan perubatan ini, dan ada kelompoknya, ada perawatnya, ada institusinya, dan ada rekod-rekod yang menunjukkan memang ada berlaku rawatan yang diberikan ataupun perubatan yang diamalkan. Itu maknanya ontologi keberadaannya. Baik, seterusnya ialah metodologi. Metodologi juga dikenali sebagai modality. Ya, kaedah diagnos penyakit dalam ethnoscience, kaedah merawat dan juga bahan rawatan yang digunakan. Jadi aspek yang ketiga ini iaitu metodologi atau modality ini menjadi satu isu yang besar, provokasi dan berlaku perdebatan besar. Ya, ada kelompok kata kaedah ini boleh pakai, kaedah itu tak boleh guna, kaedah ini kita pakai dalam Islam, kaedah itu tak pakai dalam Islam. Jadi timbul pertengkaran, pertelingkahan, salah faham dari sudut modality ini. Tetapi kalau perawat ataupun pengamal, termasuklah doktor-doktor, memahami epistemologi dan juga ontologi, maka isu modality atau metodologi tidak menjadi isu besar, ya, kerana kita sentiasa hormat menghormati sesuatu amalan atau kaedah yang digunakan, kerana di sebalik itu ada rasional, ya, yang digunakan, dan kita harus memahami bahawa rasionalnya tidak mesti standard mengikut perspektif kita. Dan akhir sekali ialah birokrasi. Birokrasi maknanya pengurusan dan pentadbiran. Ia melihat kepada pengembangan perubatan dan pengubatan, bagaimana mengurusnya. Mengurus maksudnya kalau kita ada 30,000 perawat tradisional dan juga complementary di negara kita, bagaimana kita mengurusnya. Ini yang timbul isu lesen atau tidak ada lesen atau tidak lesen, ada daftar atau tidak daftar dan seumpamanya, dan pengiktirafan diberi atau tidak. Misalnya bekam basah menjadi amalan bagi kelompok etnik Melayu Muslim, tetapi tidak diterima pakai dalam negara kita oleh Kementerian Kesihatan. Sebaliknya, Kementerian Kesihatan hanya menerima modality iaitulah bekam angin. Jadi ada isu-isu di sini, pengiktirafan ini duduk dalam birokrasi. Tetapi kalau kita memahami epistemologinya, kita memahami ontologi ini, kita memahami modality, rasional di sebalik modality, maka kita boleh mempertimbangkan untuk menerima kaedah-kaedah ini. Jadi birokrasi ini menjadi satu isu yang hangatlah dalam negara kita, dan yang keempat itu disebut sebagai penguatkuasaan. Kita nak kuat-kuasakan, ada pihak yang boleh melakukan rawatan, ada yang tak boleh lakukan rawatan. Baik, jadi 4 perkara ini cukup penting bagi kita memahami pengubatan dan juga perubatan. Kita pergi pada perkara pertama iaitu falsafah dan juga linguistik tentang pengubatan dan perubatan dari perspektif epistemologi. Kalau kita lihat dari sudut leksikografi, perubatan dan juga pengubatan ni ada perkataan yang sama dalam dua ungkapan ini, iaitulah perkataan ubat, ubat, ubati, mengubat, mengubati. Jadi kalau kita ambil akar kata morfologi perkataan ubat ni, kita akan dapati bahawa kalau kita letakkan prefix, iaitu per dan juga suffix an, maka dia akan jadi perubatan. Kalau kita letakkan prefix pada ubat, maka dia boleh juga jadi pengubatan, dan juga kata nama dan juga disebut sebagai perkataan pengubatan, iaitu merawat, mengubat. Baik, jadi kalau kita lihat dari sudut semantik pula, ini satu aspek yang perlu kita fahami. Semantik ni bergantung kepada konteks, sesuatu, suasana, tempat dan seumpamanya. Jadi kalau kita sebut dari sudut perubatan, dari sudut semantik, maknanya ia adalah satu bidang disiplin, satu bidang ilmu, ada korpus ilmunya. Manakala pengubatan, ia adalah amalan, rawatan. Jadi pengubatan adalah satu aspek kecil dalam perubatan. Jadi kalau kita lihat dalam kamus, kita akan dapati maksud dinotasi pada perubatan, pengubatan ni sama aja. Hingga ini kita dapati dalam kamus Dewan menunjukkan perkataan ini tidak ada perbezaan di antara kedua. Tapi sebenarnya dari sudut semantik dia ada perbezaan. Kalau dari segi konotasinya, ia bergantung kepada konteks. Maka inilah penting bagi kita memahami beza antara pengubatan dan perubatan. Kenapa? Kerana nanti bila kita nak mengurus, kita akan keliru sama ada nak namakan ni pusat pengubatan atau pusat perubatan. Ataupun kita nak iktiraf seseorang itu dalam bidang perubatan atau bidang pengubatan.
Inilah dilema ataupun polemik yang berlaku dalam pengurusan. Ya. Baik, dari sudut sejarah pula, kita tahu bahawa pengubatan ni yang saya sebut tadi ialah satu amalan, satu rawatan, perbuatan untuk merawat. Tetapi dalam pengubatan ni, ilmu dalam pengubatan ni tak bercambah. Ya, dia tidak berkembang, dia tidak bercambah. Kerana apa? Kerana dia tidak ada dokumentasi. Malah ilmu ini biasanya ya bersifat proprietary. Proprietary maknanya ilmu ni didapati melalui pembelajaran dengan tok guru atau belajar dengan guru ataupun pihak-pihak tertentu, ya, ataupun dia dapat dalam mimpi, ya, dan dia dapat daripada ilhamnya, dia dapat jadi ataupun pengalamannya. Artinya ilmu tu dia tidak berkembang, dia dapat berkelompok dalam diri dia dan tidak dapat dikembangkan, tidak dapat didokumentasikan. Yang kedua, dia tidak ada pengiktirafan sistematis. Jadi kalau perawat atau pengamal atau dulu orang sebut perkataan bomo dan juga dukun ni, dia tidak ada satu pengiktirafan yang diberikan. Ya. Misalnya kalau doktor perubatan, mereka mempunyai satu sistem, maka melalui program belajar di universiti, kemudian mengikuti program 4 tahun, kemudian lulus dan dapat ijazah. Itu ada sistem dia. Dan sistem ini agak teratur dan bersifat profesional. Ya, tetapi dalam pengubatan ni dia tidak begitu. Dan kita dapati bahawa pengiktirafan untuk perawat dan juga pengamal ni masih menjadi satu isu besar, ya, dalam negara kita, melainkan mereka memiliki sijil rasmi ataupun sijil-sijil kelulusan tertentu. Baik, yang ketiga, dalam pengubatan dia tidak banyak penyidikan. Ya, kalau seorang tu sakit, pesakit datang berjumpa dengan perawat, maka perawat akan merawat. Datang semula datang lagi pesakit lain mengatakan dia mempunyai penyakit itu, yang mana penyakit ini sama saja, tetapi perawat tidak banyak membuat penyidikan untuk meningkatkan kualiti dalam memberi khidmat rawatan maupun bahan yang digunakan. Ya, jadi penyidikan ni hampir tak adalah dalam pengubatan. Manakala yang keempat ialah tenaga sumber manusia. Oleh kerana ilmu itu tidak bercambah, ilmu itu datang dari mimpi, datang daripada orang tertentu saja, maka dia tidak boleh melahirkan tenaga baru, tenaga manusia baru ataupun perawat baru. Ya? Maka apabila matinya seorang perawat itu, maka matilah dia bersama dengan ilmunya itu. Jadi ini kita bimbang kalau kita tidak dapat bezakan di antara pengubatan dengan perubatan. Manakala perubatan, dia ada korpus ilmu dia. Dia ada banyak buku-buku mengenai bidang-bidang yang ada dalam perubatan, bidang disiplin. Ya. Jadi ada dokumentasinya, boleh dirujuk, dan setiap tahun ada buku baru, dan dia ada pengiktirafan yang sistematis. Seperti mana saya sebut tadi, seorang doktor untuk disahkan menjadi seorang doktor hendaklah melalui proses pengajian selama 4 tahun, kemudian membuat praktikal, ya, housemanship di hospital selama 2 tahun, kemudian barulah diiktiraf sebagai seorang doktor. Dan kalau dia mengambil lagi 2 tahun bidang master ataupun sarjana, maka diiktiraf sebagai pakar dalam bidang. Dan seterusnya, dalam bidang perubatan ada penyidikan. Ya, selepas sesuatu rawatan diberikan, ada rekod catatan, ya, pesakit ni datang berapa kali ambil ubat dan bagaimana perkembangannya. Dan bila datang lagi sekali, ada rekodnya menunjukkan, dan kemudian ada kajian-kajian dibuat juga, sama ada ubat ni sesuai atau tidak, kita cuba ubat baru dan seumpamanya. Baik, begitu juga dengan tenaga sumber manusia, boleh dilahirkan secara massa, secara banyaklah, maknanya melalui sistem yang ada di universiti. Itu, jadi bidang perubatan ni besar, ya, bukan pengubatan saja. Pengubatan itu satu aspek daripada perubatan. Ya, baik. Jadi 4 kriteria ini penting. Dia menjadi satu epistemologi, ya. Jadi kalau mereka yang ada di dalam Kementerian Kesihatan ataupun pembuat polisi seumpamanya, kalau mereka faham beza epistemologi ini dengan ontologi, dengan modaliti dan juga birokrasi, maka mudah untuk membuat keputusan. Baik, kita keberadaan pengubatan dan juga perubatan ni kita selalu dengar. Ada perubatan alopati, ada perubatan alternatif, ada perubatan tradisional dan ada perubatan komplementari. Ini yang biasa kita dengar. Maknanya bila kita dengar, maknanya memang dia ada, keberadaannya memang ada. Ya? Malah kita boleh lihat ada hospital, ada klinik, ada pusat rawatan. Ini menunjukkan keberadaan
perubatan-perubatan ini. Ada satu lagi perubatan yang disebut sebagai perubatan Islam komplementari. Ya. Saya tak sebut perkataan perubatan Islam, tapi saya sebut perubatan Islam komplementari. Ini khusus. Ya. Nanti saya akan sebutkan perbezaan di antara perubatan komplementari yang umum dengan yang khusus, iaitu perubatan Islam komplementari. Baik, jadi adalah isu-isu yang perlu kita faham mengenai keberadaan ini, di mana memang ada ubat, memang ada penawar, memang ada sijil dan seumpamanya yang membuktikan bahawa hadirnya perubatan alopati alternatif, tradisional dan juga komplementari. Baik, kita beralih kepada konsep seterusnya, iaitu tentang ontologi. Ontologi ini maknanya keberadaan. Kita lihat bagaimana perubatan moden, hari ini yang ada pada hari ini depan mata kita ialah hospital. Ini disebut sebagai perubatan ataupun bidang disiplin kontemporari, iaitu arus perdana ataupun kita sebut sains perubatan. Ini dikatakan sebagai satu paradigma perubatan moden. Yang kedua ialah perubatan alternatif. Apa makna alternatif? Alternatif ialah maknanya pilihan. Kalau saya tidak mahu pergi pada perubatan moden atau perubatan, kita sebut perubatan alopati, saya nak pergi pilih perubatan homeopati. Sebab saya percaya perubatan homeopati juga boleh memberi khidmat rawatan yang sama baik atau mungkin lebih daripada perubatan alopati. Kerana homeopati tidak menggunakan dadah, tidak menggunakan ubat sintetik, tetapi mungkin ada perbalahan ataupun perbahasan mengenai ubat yang disediakan. Tapi kita lihat misalnya perubatan alternatif yang lain di India menggunakan Ayurveda, di negara China menggunakan ginseng. Jadi dua-dua ini telah diangkat oleh kerajaan mereka untuk dijadikan alternatif. Jadi kalau kita pergi ke negara China, kita pergi ke hospital, kita akan boleh pilih sama ada kita nak dapatkan rawatan daripada jabatan alopati ataupun jabatan komplementari. Jadi kalau komplementari ini maknanya menggunakan herbal. Tapi negara kita tidak ada konsep alternatif ini. Semua hospital dan negara kita menggunakan perubatan alopati. Manakala yang dikatakan Ayurveda ke ginseng ataupun herbal ni sebenarnya dia tidak diangkat secara rasmi duduk dalam hospital. Sebab tu saya tak sebut ia sebagai satu perubatan alternatif di negara kita. Ia duduk di dalam perubatan tradisional atau konvensional dan komplementari. Jadi yang dimaksudkan dengan PTK ini ialah gabungan amalan rawatan tempatan yang bersandarkan kepada kearifan tempatan, local knowledge, local wisdom, dan juga berdasar pada budaya dan agama serta mitos. Mitos ataupun mistik lah orang kata kan, atau kepercayaan lokal. Tapi masih lagi dalam kerangka ilmu kearifan tempatan. Jadi bagi saya, apabila orang mengatakan perubatan tradisional ini penuh dengan mistik, sebenarnya perkataan mistik itu adalah satu ungkapan untuk melepaskan diri daripada memahami apa sebenarnya mistik. Mistik bagi saya sebagai seorang penyelidik ialah sains. Apabila kita faham ilmu sains, kita akan dapat memahami kenapa dan mengapa sesuatu modaliti itu dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya kita menggunakan air untuk merawat. Jadi kalau kita kaji tentang sains lebih mendalam, sehingga ada profesor daripada Jepun kaji tentang air, sifat air, molekul air, yang dibacakan ayat-ayat Quran itu berubah struktur dan juga sifatnya, dan memberi kesan kepada orang yang meminum air itu. Jadi itu kajian-kajian dari sudut sains, fizik seumpamanya telah membuka ruang yang lebih luas untuk kita memahami apa sebenarnya yang sebelum ini orang sebut tentang mistik. Tidak mistik, tidak ada rahsia, tetapi belum sampai kepada peringkat mengkajinya dengan lebih mendalam mengenai sains dan juga perubatan, perubatan etnosains. Baik, jadi saya nak kembangkan sikit tentang perubatan tradisional dan komplementari ini. Pertama, perubatan tradisional komplementari ini adalah gabungan rawatan tempatan yang bersandarkan kepada kearifan yang disebut tadilah. Tetapi perkataan tradisional itu hingga hari ini membawa kita kepada satu konotasi yang negatif lah. Misalnya kalau sebut perubatan kampung, perubatan tradisional ini perubatan kampung. Kekampungan lah, ketinggalan zaman, picisan, penuh dengan hayalan mistik.
bomo seumpamanya. Tapi itu adalah saya kira mungkin pengaruh filem-filem Melayu lama ini telah memberi satu gambaran yang salah ya kepada masyarakat Melayu kita. Kerana filem-filem Melayu ni dulu banyak menunjukkan kalau bomo, dukun ini ada bermain dengan jin, bermain dengan makhluk-makhluk halus dan seumpamanya. Itu adalah gambaran filem yang telah dipaku ya dalam pemikiran orang Melayu, dan mereka telah mendapat kefahaman atau persepsi yang salah. Ya, baik. Seperti mana saya sebut tadi, mistik itu sebenarnya satu bentuk escapism, satu perbuatan untuk melepaskan diri yang menunjukkan bahawa kita tak tahu. Untuk menjelaskan, maka kita katakan mistik. Nah, ini kalau dalam bahasa yang lain kita sebut sebagai jahil ataupun naif mengenai sesuatu, maka kita menggunakan perkataan mistik. Ya, kerana kita tak mahu mengkaji dari sudut sains, mengkaji dengan lebih luas lagi mengenai sesuatu perkara yang mungkin baru pada kita ataupun kita tidak memahaminya dengan lebih mendalam. Baik, kita pergi kepada ungkapan etnosains perubatan. Etnosains perubatan ni sebenarnya perkataan ungkapan yang lebih tepat daripada tradisional dan komplementari. Ya. Kenapa? Kerana dalam etnosains ini, kita melihat ada penemuan baru, ada penyakit baru, ada kaedah baru, ada ilmu baru. Kalau tradisional, ya, rawatannya hanya satu. Ya, rawatannya misalnya kita ambil contoh demam malaria dan juga demam denggi. Ya. Dulu berlaku demam malaria ketika mana negara kita belum membangun. Ya, di kampung-kampung banyak orang kena malaria. Tapi apabila beralih zaman, ya, orang kampung datang ke bandar ataupun satu kampung bertukar menjadi bandar, maka kita dapati bahawa berlakunya gejala demam denggi. Demam malaria tak ada lagi, tapi demam denggi. Jadi bila kita lihat berlaku demam denggi ini, sebenarnya bukan isu tradisional, ini isu baru, penemuan baru, kaedah baru. Malah dalam kes denggi sendiri pun, ya, hingga hari ini tidak ada ubat khusus daripada alopati. Tetapi komplementari ataupun etnosains mempunyai jawapan ya untuk menangani demam denggi. Jadi ini menunjukkan bahawa perkataan tradisional ini sebenarnya tidak sesuai digunakan pada hari ini, dan perkataan yang lebih sesuai ialah etnosains, kerana etnosains ini menunjukkan ilmu kearifan orang tempatan dalam menangani penyakit-penyakit baru, dalam menghadapi kehidupan yang seterusnya menggunakan kebijaksanaan orang tempatan. Jadi saya akan beri contoh sebentar lagi mengenai denggi ini juga. Misalnya kita tahu apabila seorang kena penyakit demam denggi ini, tahap platelet dia atau darah tu akan berkurangan ya. Bila berkurangan maknanya dia akan lesu, dia akan letih dan boleh membawa kepada maut ya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi buat masa ini kalau di hospital dia diberikan Panadol, diberikan rehat, dimasukkan air dan berehatlah hingga kita pulih, bergantung kepada antibodi kita. Tetapi orang tempatan sudah jumpa formula atau penawar untuk menangani demam denggi, iaitulah dua benda ini, iaitu pucuk betik ataupun menggunakan sup ketam. Kerana pengalaman mereka yang telah menggunakan sup ketam dan juga pucuk betik ini, iaitu pesakit-pesakit demam denggi telah pun pulih dengan cepat. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa penemuan baru ini oleh orang tempatan, local knowledge, local wisdom, menjadi komplementari, menjadi pelengkap kepada perubatan alopati. Jadi kita harus menerima hakikat bahawa sesuatu bidang itu, termasuk bidang perubatan alopati ini, dia ada sempadan dia. Ya, bila sampai satu tempat, satu tahap, dia panggil saturated point, dia tidak boleh lagi pergi jauh untuk merawat sesuatu penyakit itu, maka harus kita rujuk kepada komplementari. Jadi tidak ada isu persaingan antara alopati dan juga komplementari, ya. Kerana saling kita kata melengkapkan. Baik, kita terus pergi kepada perubatan komplementari yang saya nak jelaskan tentang perubatan Islam komplementari tadi, ya. Jadi perubatan komplementari ialah perubatan yang melengkapkan perubatan kontemporari, sama ada alopati ya ataupun yang alternatif tadi. Jadi antara perubatan komplementari ni acupuncture. Ya, di acupuncture ni saya tidak lihat dia sebagai satu alternatif, tetapi dia sebagai penyokong, pelengkap kepada perubatan alopati. Chiropraktik, ya, satu lagi bidang saya kira sebagai satu bidang perubatan juga,
tetapi dia bersifat complementary, menyokong, melengkapkan, membantu bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam alopati. Begitu juga dengan bekam. Ya. Bekam memang sudah ada dalam hospital, tetapi terhad kepada bekam angin. Ya. Jadi tidak semua hospital guna, tidak semua doktor guna. Kemudian kita ada urut ya, yang dibenarkan di beberapa hospital bergantung kepada pengarah hospital, dan ada reflexologi. Tetapi sebenarnya di hospital dalam alopati dia ada satu bidang yang disebut fizioterapi. Itu sebenarnya antara perubatan, maknanya satu modul kurikulum yang mereka doktor belajar tentang fizioterapi, dan ini ada berkaitan dengan urut dan juga reflexologi, tetapi mungkin pendekatan agak berbeza ya, dari sudut kaedah ya, dan juga falsafahnya. Jadi saya melihat juga perubatan Islam komplementari ini termasuk di dalam kategori perubatan komplementari. Dia tidak terpisah. Jadi dia bukan ungkapan perubatan Islam sahaja, tapi ini sebut perubatan Islam komplementari. Dan perubatan Islam komplementari ini duduk di bawah ethnosign perubatan alam Melayu. Kenapa saya katakan gitu? Kalau saya katakan gitu kerana perubatan Islam komplementari ini dia menggunakan ayat Quran, betul. Dia menggunakan doa-doa maksurat. Dia menggunakan doa dan juga zikir seumpamanya. Tetapi kalau kita lihat di negara Arab, Turki, Pakistan yang majoritinya Islam ataupun 100% Muslim ya, mereka menggunakan ayat Quran, menggunakan sunnah Nabi, menggunakan ayat-ayat doa-doa zikir seumpamanya, tetapi ada selawat ataupun ada zikir yang mereka tak gunakan. Ya, dan kalau mereka dengar kita katakan kita menggunakan antara zikir-zikir munajat yang ada sebut nama Nur Muhammad, maka mereka tolak. Ya. Ataupun kita guna ulama kita menambah selawat tafrijah untuk merawat, maka mereka tolak. Jadi maknanya ia tidak bersifat perubatan Islam universal. Ya, kerana ada variasi dalam kaedah merawat. Apatah lagi apabila di alam Melayu ni ada ulama-ulama yang telah meletakkan ada ayat zikir yang dibacakan beberapa kali, ungkap doa ini dibaca beberapa kali dan zikir ni beratus kali seumpama. Jadi ini menunjukkan bahawa dia tidak universal ya di semua negara Islam. Tetapi dalam alam Melayu ni ada formula yang telah dibuat dan disampaikan melalui sanad ya kepada perawat-perawat yang mempelajari ilmu perubatan Islam komplementari ini. Ya. Apatah lagi sekarang ini kita lihat banyak perawat-perawat yang dikatakan sebagai perubatan Islam ini menggunakan sumber-sumber alami. Misalnya digunakan lada hitam, digunakan garam, digunakan kunyit dan seumpamanya. Baik, ini adalah alam Melayu. Jadi alat-alat bahan yang digunakan ini tidak terdapat di negara yang lain kecuali di Nusantara ataupun alam Melayu. Sebab itu kita sebut ia berada di bawah ethnosign. Ethnosign maknanya ilmu kearifan orang tempatan, termasuk ustaz-ustaz ya, yang menggunakan ayat Quran dan juga hadis, menggunakan air, tidak mesti air zam-zam, air biasa. Ada yang guna air telaga 7 kolah umpamanya, ataupun menggunakan air daripada 7 kolah daripada masjid, dan pelbagai lagi yang digunakan yang tidak digunakan di negara-negara Islam yang lain. Jadi sebab itu saya katakan bahawa perubatan Islam yang ada yang diberikan pada masyarakat pada tempat kita hari ini sebenarnya satu daripada variasi dalam ethnosign ya perubatan alam Melayu. Baik, kemudian ada satu hal lagi yang ingin saya kongsikan, iaitu kita ada konsep memutih ya untuk merawat. Memutih ni maksud dia bila seseorang itu sakit ya, misalnya dia paru-paru dia berair. Baik, dalam alam Melayu, kalau jumpa ustaz, ya, tok-tok guru seumpamanya, mereka akan berikan air kunyit ya, kepada pesakit ni. Ya. Kerana kunyit ni sifatnya ialah mengeringkan luka. Kalau kita pergi farmasi, kita cari minyak kuning ataupun ubat kuning. Ubat kuning itu buat daripada kunyit untuk keringkan luka. Jadi, lepas pada kita minum air kunyit, katalah 3 hari, maka keringlah paru-paru itu, kemudian dirawat seterusnya dengan kaedah yang lain. Jadi memutih ni maknanya apa? Maknanya kita detox. Kita menyahkan toksik daripada badan. Bagaimana? Kita jangan makan benda lain kecuali benda berwarna putih. Nasi putih, air putih.
Tidak ada perasa, tidak ada perisa. Ya, jadi kita makan makanan yang ni bertahan selama 3 hari untuk menyahkan toksik-toksik dalam badan dan tidak menerima bahan-bahan kimia dalam tubuh badan kita sebagai satu proses overhaul, ya, membersihkan semua saluran-saluran dalam tubuh badan kita agar kita ni. Jadi memutih juga merujuk kepada puasa 3 hari, ya, dalam kalender Islam. Kalau kita boleh puasa 3 hari ataupun kalau tidak 3 hari mengikut 13, 14, 15 tu boleh juga hari-hari lain, tetapi kita boleh maknanya membersihkan jiwa kita, diri kita, tubuh kita daripada bahan-bahan kimia. Lepas 3 hari barulah kita susuli dengan makanan biasa. Tetapi dalam tempoh 3 hari juga, kalau kita sebut perubatan Islam komplementari ini, ya, kita dapati ada kaedahnya, ada sembahyang malam, kan, ada bangun tahajud, kemudian ada senamannya, ada itu, ada ini, seumpama yang telah pun digariskan oleh para perawat, para ustaz, para ulama. Yang mana kaedah-kaedah ni tak digunakan oleh ustaz-ustaz atau perawat-perawat daripada negara Muslim yang lain. Ia khusus, unik dalam Nusantara, dalam alam Melayu. Maka sebab itu saya sebut perubatan Islam komplementari ini duduk di bawah payung ethnoscience juga. Ya. Baik, kita pergi kepada kesimpulan untuk siri kali ini. Pertamanya memang terdapat perbezaan di antara perubatan dengan pengubatan. Yang kedua, perubatan adalah satu bidang disiplin. Ya, manakala pengubatan adalah amalan atau perbuatan merawat yang dikembarkan dengan bahan-bahan penawar dan juga produk. Yang ketiga, terdapat perubatan alopati, alternatif dan perubatan tradisional dan komplementari yang lebih sesuai, ya, atau lebih sesuai dengan perkataan ethnoscience perubatan yang menjadi komplementari kepada perubatan arus perdana. Arus perdana maksudnya alopati lah. Dan akhir sekali ialah prinsip yang kita pegang, semua jenis khidmat perubatan yang diberikan, sama ada alopati, alternatif atau komplementari, kesemuanya menjurus kepada kesejahteraan kesihatan rakyat Malaysia khususnya dan juga Nusantara umumnya. Baik, kita akan berhenti setakat itu dulu dan insya-Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin hubungi saya, boleh lihat kepada email yang telah saya paparkan di skrin ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu pada waktunya lain. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.